Kembali menerusi program Flawless is Priceless, kita bersama-sama pakar estetik, Doktor Pakar Estetik Dr. Aidil Azri Datuk Mokhtar. Kita bercakap mengenai lingkaran hitam di sekitar mata, di bawah mata kita kan. Juga mengenai apa ni? Eye bag. Itu yang paling ditakuti jugalah oleh kaum wanita, khususnya kalau selebriti lah kan. Mereka pantang lah kalau ada eye bag ni. Itulah tadi macam Zainal kata dekat mata Zainal ada lingkaran sedikit tapi sekarang macam dah kurang. Dah kurang baru dengar penjelasan. Itulah buat rawatan lagi. Okey. Doktor, mengenai sifat lingkaran bawah mata ni kan, ia bersifat macam mana? Ada kekal ataupun boleh hilang dengan segera, doktor? Maksudnya kalau kita biarkan mungkin dia akan hilang ke macam tu. Kalau ikutkan dia kekal lah. Dia kekal melainkan kalau kita buat sesuatu. Kan. Tapi macam yang saya cakap tadi, kalau macam keturunan tu dia lebih susah. Dia lebih susah, maksudnya even kalau kita boleh improvekan dia pun, tapi kalau kita tak maintain dia boleh jadi balik. Kan. Sebab maksudnya body kita dah DNA kita dah settingkan dia dekat kawasan mata tu, kulit tu mesti lebih gelap. Pigment dia kena mesti banyak tu. So treatment yang kita buat ni orang panggil macam cheating sekejap saja. So kalau kita maintain, then body kita akan restorekan dia balik back to reset balik back to normal. So perlu ada maintenance. So kalau kalau benda yang macam inilah, tapi of course tak semua orang akan berterusan nak buat injection kat mata. Kadang dia orang pun risau juga, mungkin dari segi faktor budget reason ke, ataupun the scare setiap kali nak kena suntik tu kan. Ada kaedah lain ke yang ada. Okey, contoh dia macam kalau kita cerita pasal topical cream ke, ada jugalah, tapi bukan semuanya yang berjaya lah. Ada setengah kulit dia respond well, bagus, ada yang tak berapa sangat. Tapi kalau siapa yang nak dapat yang topical ni, produk yang application ni, cuba pastikan antara kandungan bahan yang perlu ada dalam tu vitamin K perlu ada. Caffeine kadang-kadang boleh membantu. Caffeine ni lebih kepada kalau dia disebabkan water retention lah. Macam yang cakap sembab apa semua tadi, boleh bantu. Lepas tu macam vitamin A yang saya sebut tadi, cuma jangan terlalu banyak sangat apply tu, nanti dia boleh jadi kering, menggelupas. Dan vitamin C pun actually boleh juga, vitamin C serum. Ni antara bahan yang boleh cubalah untuk kurangkan kalau tak berani untuk dia buat suntikan. Okey, mengenai suntikan, doktor ya, mungkin juga ada kesan tersendiri berkaitan dengan suntikan berkenaan. Berapa masa yang diambil untuk kembali normal pada bahagian mata tu? Okey, so bila cerita suntikan ni, semua orang mesti yang pertama kali yang diorang risau adalah sakit. Kan. So macam saya dengan I punya klien atau patient, I always akan bagi tahu scale of pain daripada 1 sampai 10. 10 tu yang paling sakit, yang rasa macam aku nak tumbuk je doktor ni kan. Yang 1 tu macam tak ada sebab pula. Tapi tak mungkin lah, sebab makin ramai orang yang melakukan kaedah perawatan demikian kan. Betul. That's why. So kenapa ramai orang buat benda ni, that mean pain scale tu tak terlalu tinggi lah. So secara puratanya, lepas habis prosedur, I tanya balik pada diorang, okey berapa pain scale tu, kebanyakannya akan bagi dalam 3/10 saja. Kan. So kenapa sakit tu dapat dikurangkan banyak? Okey, salah satu cara dia sebab kita akan pakaikan krim kebas, Buse cream pada kawasan kulit mata ni, yang mana kita akan tinggalkan lebih kurang 20 ke 30 minit. So bila dah kebas kulit tu, jadi kalau kita buat suntik jarum pun kita pakai pun sangat-sangat halus. In fact macam tempat saya ni, saya kena import daripada Korea untuk dapatkan jarum, sebab orang Korea ni, diorang ni takut sakit. So diorang nak kalau boleh jarum yang paling halus, macam tak nampak lah, tak nampak jarum kan. Itulah lebih bagus. Boleh. Jadi saya cuba, sebab ada kawan recommend, so saya pun cuba dapatkan. So ternyata benda tu bantulah. Jadi komplain tentang sakit pain scale macam 3 atau 4/10 tu makin drop lagi lah. So jarum halus. So cuma biasanya bila kita cerita tentang suntikan atau side effect, kesan sampingan, biasanya kita ceritakan kesan sampingan short term sajalah. Short term dia contoh apa-apa kulit kalau disuntik mesti biasanya akan berlaku lebam atau biru ke apa kan. Tapi kalau lagi halus kita pakai satu jarum tu, kebarangkalian tu nak jadi biru atau lebam tu lebih susah lah. Kalau ada pun mungkin sikit, just one dot, you boleh cover dengan concealer saja. So macam tu. Lepas tu kalau nak cakap pasal bengkak dia tu tak ada ketara sangat sampai macam orang tengok macam ni apa hal kau elok-elok semalam aku tak ada eye bag, hari ni ada eye bag. Tak adalah macam tu kan. Dia ada bengkak sikit, tapi biasanya lah dalam masa 24 jam tu dia dah hilang lah. Dan kalau perlu kita pun biasanya doktor akan bagi ubat
ubat suruh bengkak macam tu. So akan membantulah. So yang itu kesampingan short term sajalah. Long term sebenarnya tak ada, sebab bahan yang kita suntik yang kita panggil hyaluronic acid ni, satu, dia ni bukan daripada animal punya produk. Jadi kebarangkalian untuk menjadi alergi tu tak berlaku lah, susah nak je berlaku. Lepas tu nombor 2 pula, hyaluronic acid ni dia membantu untuk kulit kita merepair sendiri juga sebenarnya. Jadi somehow kalau kulit kita tu dah memang nipis, mungkin sebab faktor penuaan apa semua, kulit kita slowly akan membina kolagen baru, kulit kita akan menebal. So masalah wrinkle pun akan improve sekali lah. So dan dia hyaluronic ni dia bukan satu benda yang permanent, dia tak kekal. Okey, kita selalu dengar orang suntik silikon yang kekal sampai dah berumur pun tetap ada juga, dia tak berubah. Okey, yang hyaluronic ni tak, dia akan duduk di situ untuk temporary saja. Mungkin ambil masa dalam 5-6 bulan dan kemudian slowly dia akan hilang. So kalau perlu kita tambah balik. So benda tu lebih selamat lah. Ya, baik, sekarang ni kita ada pemanggil Encik Abdul Mujid. Hello. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cik. Okey. Apa dia tu ya? Okey. 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 Rambut malam Okey. Ni dah lari topik juga sebenarnya. Kita panggil pakar mata. Pakar mata ataupun ophthalmologist lah ataupun optometrist kalau yang pakar untuk buat spek dan sebagainya. Okey, saya hanya boleh kupas sikit tentang rambut malam ni. Kenapa rambut malam berlaku? Banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor rambut malam. Boleh disebabkan faktor penuaan sendiri, penebalan kanta, ataupun kadang-kadang tu ada masalah-masalah penyakit, contohnya kencing manis, atau masalah thyroid. Kadang-kadang ini semua pun boleh menyebabkan gangguan pada sistem penglihatan kita lah. Cuma kalau katalah Encik Mujid, Encik Mujid tadi, kalau ada memang ada masalah penglihatan malam atau rambut malam ni makin ketara dari tahun ke tahun ke, saya cadangkan memang sebaiknya dapatkan rawatan dengan doktor mata lah. Sebab kalau dibiarkan, bagi saya benda ni bahaya, terutamanya kalau dia driving ke kan, driving malam, so boleh mendatangkan bahaya lah. Yang kedua tu tentang kesan jangka panjang bila kita beli spek di luar. Instant lah, power instant tu kan. Untuk rabun dekat ke nak membaca, kononnya ada dijual kan. Yes. Actually saya pun tak faham konsep tu, macam mana dia orang boleh buat macam tu kan, main letak power 100, 200, 300, so main grab saja. Kalau siapa yang dah memang tahu power dia tu tak apalah. Tapi banyak juga kes yang actually mata kita kiri dan kanan tu power dia berbeza. Jadi kebanyakan spek tu pula dia dah fix macam tu je. Kalau 300 kiri dan kanan tu sama. So actually jangka masa panjang boleh mengganggu fungsi mata tu sendirilah. Sebab mata kita akan strain. Kalau macam power tu under power ataupun over power kan, dia akan strainkan mata you, dan akhirnya elok-elok contohnya mungkin sebelah mata saja yang teruk, sebelah lagi tu okey, end up dua-dua jadi teruk kan. Rabun atau dia panggil astig silau mungkin akan jadi lagi teruk. So memang tak digalakkanlah untuk you just grab spek-spek yang jual di pasaran macam tu dengan power macam tu saja. Sebaiknya dapatkan rawatan atau pemeriksaan dengan optometris lah. Baik, 0326927939 kita bersama-sama dengan Dr. Aidil Azri Dato' Mokhtar, Doktor Pakar Estetik Idealis Klinik, yang juga boleh anda bertanyakan sebarang soalan turut di Facebook kami bernama Radio 24. Doktor, rawatan yang doktor sebut tadi, suntikan tu kan, ada beza ke doktor untuk peringkat umur? Maknanya kalau lagi berusia maka dia punya rawatan pun beza juga. Okey, kebiasaannya tak ada perbezaan yang jelas lah. Maksudnya sebab macam yang saya sebutkan tadi, kalau
contoh saya akan check dulu background dia. Kalau katalah memang dia daripada memang darah campur. So kita tahu sebab dia lingkaran gelap ni sebab keturunan. Jadi biasanya saya yang pertama takkan bagi harapan yang tinggi pada dia untuk nak katakan yang ni memang akan pulih banyak dan sebagainya. Tapi kita boleh cubalah. Kita boleh cuba sebab setengah orang dia akan respond very good kena benda ni. Ada setengah tu mungkin 20-30% saja improvement dia. Sometimes kita kena combine apa yang macam kita sebut tadi, krim topikal yang pakai hari-hari dan yang suntikan ni mungkin you just buat sebulan sekali ke apa kan, atau 2-3 bulan sekali. So kadang-kadang kita kena buat macam itulah, kombinasi. Okey, baik. Anda boleh telefon kami 0326927939 ataupun hantarkan saja soalan anda di Facebook carian bernama Radio 24. Kita bercakap mengenai lingkaran hitam bawah mata. Pertanyaan Muaz ni, katanya saya rabun. Masalah saya bukan pasal lingkaran hitam, tapi garis pada mata semakin dalam sebab selalu kecilkan mata, kata setiap kali membaca tu. Kan kita klikkan mata kita kan bila nak membaca tu. Jadi doktor, ada rawatan yang sesuai tak? Ya, betul. Saya pun lupa tadi nak tekankan tentang benda tu sebab macam saya sebut tadi, kawasan mata ni penting kita nak jaga untuk nak orang cakap nak nampak awet muda lah. Kalau banyak kedutan, ringkil sebagainya kan, walaupun umur contoh 30, orang yang mungkin ingat 40-an, 50-an. Jadi kedutan di tepi mata ni memang agak common terutamanya bagi mereka yang seawal umur 25 tahun dah. Banyak juga yang datang ke klinik yang mempunyai masalah sebegini. Perkara yang sama sebenarnya. Apa yang berlaku, kita facial expression lah. Mungkin orang tu jenis suka tersenyum, suka tergelak, ekspresi muka selalu, ataupun macam yang cakap tadi, dia strain mata dia, asyik kecilkan mata. So lama-lama ekspresi dengan buat cara macam tu akan menyebabkan otot di kawasan tepi mata tu dia akan menarik kulit yang duduk di atasnya tu dan menyebabkan kulit tu crumple lah. So kalau selalu sangat buat macam tu, kulit di atas tu akan jadi berkedut. So apa yang kita nak buat untuk nak relaxkan keadaan ni, kita akan buat satu suntikan juga. Biasanya kita suntik 3 point di kawasan tepi mata, kiri dan kanan mata, 3 point. Bahan yang digunakan itu dipanggil BTA. Okey, yang paling common sekali brand dalam dunia ni BTA ni adalah Botox lah. So kita inject Botox di kawasan tepi mata. So bila kita inject Botox di situ, otot di situ akan berehat. Contoh dia, kalau pergerakan otot di tepi mata tu katalah 100%, sekarang bila kita dah rehatkan dia dengan Botox ni atau BTA ni, dia mungkin dah turun jadi pergerakan tu jadi 50% contoh. Jadi pergerakan situ kurang. Jadi kedutan di atas otot yang aktif tadi tu pun akan berkurang. Cuma efek untuk jangka masa berapa lama BTA ni, dia hanya boleh bertahan sekitar 3 ke 6 bulan saja. Lepas tu kena maintain lah, kena top up balik. Kalau katalah tak buat, dia akan kembali kepada keadaan asal, tapi dia tak akan jadi lagi teruk. Ramai orang takut buat BTA atau Botox ni sebab mereka kata kalau saya tak maintain, dia akan jadi lagi teruk nanti kan. Baik saya tak buat langsung. Sebenarnya salah, sebab dah ada kajian yang menunjukkan contoh orang tu dah buat beberapa kali, lepas tu dia decide untuk tak maintain. Kalau dia ambil balik gambar dia yang lama dulu sebelum dia buat dengan gambar selepas dia dah berhenti tu, actually gambar dia dah berhenti tu much better walaupun dia dah tak buat lagi. So actually merehatkan otot pada kawasan-kawasan tertentu wajah ni boleh membantu untuk merepair balik kulit yang berkedut. Tapi kalau ada setengah yang jenis overdose tu, sentiasa macam tak puas nak kena botox lagi, botox sana, botox sini dah lain dah mukanya. Okey, yang itu sebenarnya itulah ramai kita salah anggap atau salah faham. Sebenarnya yang jenis lain itu bukan botox. Apa yang dia suntik itu adalah dia panggil filler atau collagen. Collagen tu pun sebenarnya satu perkataan yang salah juga, tapi yalah, biasa di media ni banyak telah disalahertikan. Jadi ingin saya tekankan kat sini bahawa suntikan BTA atau botox ni dia takkan mengubah wajah. Okey, dia hanya merehatkan otot. Jadi bila otot rest, wrinkle-wrinkle semua akan jadi lebih kurang. Okey,
Tapi kalau you tengok yang jadi macam pipi dah bengkak, dagu dah panjang ke, hidung dia dah tinggi, itu semua kita panggil filler. Yang itu yang akan mengubah wajah, yang kalau overdose dia memang akan jadi pelik lah wajah. Okey. Baik, doktor, dan seterusnya juga kata rakan kita Arina. Ini yang katanya saya ada masalah alergi. Okey. Bila makan makanan yang gatal, yang kawasan yang kerap kali berlaku gatal tu lah di bahagian mata. Bila gosok, dia kata dia nampak nampak lingkaran dekat matanya tu. Alergi juga faktornya? Betul. Alergi juga antara salah satu punca yang boleh menyebabkan lingkaran gelap ni. Mereka yang ada contoh dia problem eczema, asma, sinus yang sebut tadi. Okey. Biasanya kawasan-kawasan ni akan menyebabkan kegatalan di area mata, dan kalau kita gosok-gosok orang cakap akan berlaku keradangan kulit dan akan nampak lingkaran tu lah. Dan kalau selalu kerap sangat buat macam tu, memang lama-lama nanti dia akan tinggalkan pigmen lingkaran yang kekal lah. Jadi orang yang macam ni sebaiknya sebelum dia rawat lingkaran gelap tu, dia harus rawat underlying problem, medical problem dia tu. Iaitu kalau macam asma ke atau eczema tadi tu ke, okey, kita tackle problem tu dulu, dan baru kita tackle yang lingkaran gelap. Kalau tak, nanti benda tak akan selesai. Akan berulang balik akan berulang kan. lagi. Sebab dah ada eczema semua, dia ada hidung semua tu kan. dia ada lain problem. Betul. Okey, baik. Pada anda yang nak hubungi kami, ada lagi masa ni, anda bertelefon saja 0326927939 atau tinggalkan di Facebook carian bernama Radio 24. Ketika ini kita bercakap mengenai lingkaran hitam bawah mata kita ada. Ya. Okay. So okay, ni pun lari sikit topik ni. Okay, yang pertama tadi pasal produk farmasi, apa yang sesuai untuk dipakai. Betul Okay, yang saya telah ulang tadi, produk untuk topikal yang untuk di apply pada kawasan mata untuk masalah lingkaran gelap ni, mungkin ada banyak brand, jadi mungkin kita tak tahu yang mana satu yang sesuai, mana satu ke tidak. Tapi sekurang-kurangnya yang saya sebut tadi, pastikan ada kandungan-kandungan bahan-bahan aktif. Contoh dia vitamin K, vitamin A, lepas tu hyaluronic acid pun boleh, lepas tu caffeine. Okey, kalau ada vitamin C satu lagi. Kalau ada bahan-bahan yang ni, okey, boleh cuba. Okey, yang penggunaan mask pula tu? Penggunaan mask tu bukan cakap tak boleh, tapi tengok macam kalau katalah sekarang ni untuk fungsi dia apa sekarang ni. Kalau katalah untuk lingkaran gelap tadi tu, okey, pastikan bahan-bahan yang saya sebut tadi tu kena ada lah dalam mask tu. Tapi kalau katalah contoh mask ke just untuk kita panggil rejuvenatekan kulit, untuk nak repair kulit, nak menyegarkan kulit, kalau ada kandungan contoh ekstrak macam cucumber, seaweed, apa satu lagi, aloe vera, okey, benda-benda macam ni bagi saya tak ada masalah. Sebab jarang akan berlaku iritasi kulit. Sekarang ada yang terbaru di Korea, dia pakai snail punya mucus, siput babi punya mucus, okey. Yang tu pun ada kajian yang menunjukkan dia benda tu membantu untuk merepair kulit, untuk awet muda. Tapi yang tu pun ada juga kes yang orang berlaku alergi alahan, okey. Tapi yang saya sebut tadi tu macam aloe vera, cucumber, ini lebih selamat lah. So boleh guna. Okey, penggunaan roller tadi. Yang roller tu, saya tak dapat bayangkan roller yang macam mana tu maksudnya tu. Okey. Roller tu dia macam ada jarum-jarum halus. Okey, jarum-jarum halus. So you boleh roll je atas you punya wajah. Dia agak sakit juga sebenarnya. So, you imagine ada macam mungkin dalam 50 ke 60 jarum-jarum halus, you roll ke atas muka you. So tujuan benda tu sebenarnya adalah untuk you bagi kecederaan kecil pada kulit, so that kulit you akan buat collagen sendiri. Buat merepair sendirilah orang cakap. Tapi satu roller ni bukan tak cakap dia tak efektif. Dia okey, dia boleh kalau macam problem-problem kecil macam masalah open pores, pori-pori terbuka, atau parut-parut jerawat yang lekuk-lekuk tu yang very mild lah, simple je. Okey, dia boleh membantu. Tapi kalau yang very deep punya acne scar, parut yang dalam, lepas tu open pores yang sangat banyak, mungkin benda tu tak membantu sangat. Tak bantu sangat. Dan tapi biasa kita dapat feedback roller ni dia sebenarnya very uncomfortable lah, sebab dia sakit kan. Unless kalau dia pakai kering kebas ke apa. Okey. Baik, seterusnya kita ada Puan Azlina. Ya. Hello.
Okey. Soalan pertama tadi mencuci muka. Kalau boleh jangan guna di sekitar jangan mata. sekitar mata Okey, sebenarnya kalau kita pakai pencuci muka generally tak ada masalah, kena dekat mata pun tak apa, walaupun kulit mata tu nipis. Melainkan kalau kita pakai biasanya orang lelaki lah suka buat benda ni, dia malas nak beli pencuci muka apa, dia pakai sabun badan ke apa kan. Asal boleh je. Itulah. Asal dia Jangan boleh je kan. yang pakai sabun basuh cukup. Okey. So biasanya yang bahan-bahan yang macam ni dia punya kandungan alkalinya sangat tinggi. So bila alkalinya sangat tinggi, dia akan buat iritasi lah. Kulit di wajah ni dia lebih sensitif sikit pada kulit di badan. Badan mungkin boleh terima, tapi kalau kulit di wajah tu, terutama yang kulit nipis di kawasan mata, dia mungkin akan menyebabkan iritasi keradangan. Jadi mungkin akan menyebabkan macam alergik dan lingkaran gelap lah, boleh jadi kan. Tengok pada jenis skincare apa yang kita pakai lah maksudnya. Okey, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Glutathione. Okey. Glutathione tu sebenarnya dia adalah sejenis protein apa yang biasanya dalam badan kita memang ada sendiri benda glutathione ni, dalam hati kita, dalam buah pinggang kita. Dia sebenarnya sebagai apa? Dia ni macam detoxifier lah, antioksidan yang kita panggil. So bila kita cerita pasal antioksidan ni, dia neutralkan toksin-toksin dalam badan. So akan antara penyebab kenapa penuaan berlaku sebab banyaknya toksin dalam badan. So sel-sel dirosakkan. Jadi bila ada kehadiran glutathione ni, penuaan dapat dilambatkan lah. So that's why sekarang ni banyak sekarang ni tengah trend glutathione lah orang panggil. Banyak produk-produk pil lah, sabun lah, krim lah, apa semua dia letak glutathione ni. So bagi saya ada yang efektif, ada yang tak efektif lah. Nak cakap satu-satu ni sebab terlalu banyak lambakan produk. So just pastikan anda dapatkan produk-produk ni yang apa, registered KKM lah. So kalau dia register, insyaAllah benda tu selamat. Cuma kadang-kadang ada badan respon cepat, ada badan respon lambat. Banyak orang kaitkan glutathione sekarang ni untuk whitening, untuk nak putihkan kulit. Tak apa, pertanyaan selanjutnya boleh saja untuk dapatkan yes. mana-mana, blog ke, Facebook ke, apa saja nak bertanya kan. Yes, kalau katalah ada yang nak tahu lebih detail lagi, boleh tanyakan soalan di email saya, idealistclinic, IDEALYST clinic CLINIC @gmail.com, ataupun di Instagram pun ada idealistclinic, ataupun satu lagi Dr. Aidil Azri lah. Okey. Baik. Dan nantikan untuk program berikutnya minggu depan nak bercakap mengenai skin tag ni, apakah punca kulit lebihan ini dan cara untuk membuangnya. Semuanya melalui program Flawless is Priceless. Sampai di sini saja. Terima kasih, Terima kasih Doktor. banyak, Dana.